KPM. Alamak, macam mana nak main pingpong? Bola kemek lah. Kenapa ni Din? Ada masalah ke? Cikgu, saya nak main pingpong tapi tengok ni. Bola ni kemek lah. Din, tak tahu ke bola kemek ni boleh kembali ke bentuk asal bila kita masukkan dalam air panas? Ya ke cikgu, macam mana? Betul, jom kita cuba aktiviti kat depan ni. Okey. Kat sini ada air panas dan air sejuk. Okey, cikgu nak Din masukkan belon yang ada dekat botol tu dalam bekas. Okey. Wah, cikgu. Belon yang dekat air panas ni semakin mengembang. Ya. Weh, kenapa cikgu? Itulah kita nak belajar hari ni dalam tajuk Hukum Charles. Wah, jom. Assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot kita pada hari ini menengah atas dan mata pelajaran kita pada hari ini fizik tingkatan 4 dan topik kita pada hari ini sangat-sangat menarik iaitu Hukum Charles dan kita bersama dengan Cikgu Izian. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Fizik ni antara mata pelajaran kegemaran saya Cikgu kat sekolah. Wah, baguslah. Dan kita tak lupa untuk memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Syamila, yang akan membantu kita sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Dan rasanya murid-murid semua pun dah tak sabar juga untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan topik kita pada hari ini iaitu Hukum Charles. Tapi cikgu, saya tertanya-tanya gimik kita tadi, macam mana belon yang direndam di dalam air panas boleh mengembang, cikgu? Okey, jom kita belajar dengan cikgu hari ini dalam tajuk Hukum Charles. Okey? Ini sama macam yang Din buat gimmick tadi. Okey, di mana bila kita rendam pada air panas, belon tu mengembang. Okey, tapi bila air sejuk, belon tu mengecut. Ini ada kena-mengena dengan bila air panas suhunya tinggi, air sejuk suhunya rendah. Okey, jadi bila air panas belon mengembang, bila air sejuk belon mengecut. Kenapa? Okey, kita tengok di sini Okey, ini adalah dalam gas kita ada molekul-molekul yang bergerak di dalam gas. Okay, contohnya pada suhu rendah, diperhatikan apabila suhu gas itu dinaikkan, tenaga kinetik purata molekul bertambah. Okay, bila kita letak dalam air panas, tenaga kinetik purata molekul itu akan bertambah dan molekul akan bergerak dengan laju yang lebih tinggi. Okey, jadi untuk mengekalkan tekanan gas, dia akan tolak dinding-dinding belon tu supaya makin kembang. Jadi isi padu gas tu akan bertambahlah dan kadar pelanggaran molekul gas tu masih tidak berubah. Di sini bermaksud bila tekanan malar, tekanan sama, isi padu udara akan meningkat bila suhu meningkat. Itulah yang dicadangkan oleh Charles, iaitu Hukum Charles menyatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Nanti cikgu terangkan apa tu suhu mutlak bagi suatu gas berjisim tetap pada tekanan. Jadi tekanan malar. Jadi di sini V alfa tu adalah berkadar langsung dengan T dan V adalah isi padu gas dan T adalah suhu mutlak dalam Kelvin, bukan dalam darjah Celsius dalam Kelvin. Okey. Itulah dia kenapa belon tadi direndam dengan air panas boleh mengembang. Cikgu siap bagi lagi gambar Charles tu, Hukum Charles. Baik, kejap lagi kita sambung terus menonton Didik TV KPM.
KPM. Ya, murid-murid, bersama dengan saya Din untuk slot menengah atas pada hari ini. Mata pelajaran fizik tingkatan 4. Topik kita pada hari ini, Hukum Charles. Selalu kan bila kita masuk mata pelajaran fizik ni, mesti akan ada buat eksperimen. Cikgu Izian, tak ada ke eksperimen yang kita kena buat ni? Ada. Itulah alat radas yang kita nak buat eksperimen tu. Tapi cikgu demonstrasi je lah melalui video. Okey cikgu, rasanya murid-murid pun dah bersedia dah ni. Okey, jadi sebelum kita buat eksperimen, kita kena ada situasi dulu. Okey. Okey, boleh tengok dekat slide cikgu. Okey, ada dua situasi di mana botol plastik sebelum disejukkan. Okey, kemudian yang B adalah botol plastik selepas disejukkan. Apa yang diperhatikan? Lepas disejukkan jadi apa? Jadi skemik pula cikgu. Mengecut. Kemik kan? Maksud mengecut. Bermaksud kat sini isi padu udara tu berkurang bila suhu berkurang. Okey, jadi daripada aktiviti ni kita nak buat eksperimen. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan kita adalah yang kita ubah-ubah. Di mana kita masukkan dalam peti sejuk, bermaksud kita ubah dia punya suhu. Okey. Okey, dia punya suhu. Okey, kemudian yang bergerak balas dia punya apa tadi? Kalau Din boleh apa cikgu ni? cuba Isi jawab. padu ke? Gas? Ya, isi padu, betul. Okey, Isi okey. padu yang diwakili oleh panjang terus udara. Okey, sebab eksperimen ni kita tak boleh nak ukur isi padu, jadi kita ada turus udara. Nanti cikgu terangkan dalam radas ni lah. Okey, Okey, cikgu. kemudian dimalarkan adalah tekanan dan juga jisim udara. Okey, inference untuk eksperimen ini, murid-murid mesti dah tahu macam mana nak buat inference, ayat inference, iaitu suhu suatu gas mempengaruhi isi padu gas, di mana pemboleh ubah dimanipulasikan mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Okey. Kemudian hipotesis pula. Hipotesis ni saya tahu cikgu. Dia selalu ada perkataan semakin. Ya, betul. Pandai. Cuba jawab. Semakin bertambah suhu, semakin bertambah isi padu gas cikgu. Betul. Okey, mudah aja. Semakin bertambah suhu, semakin bertambah isi padu gas. Okey, tujuan dia sama juga, untuk mengkaji ataupun untuk menyiasat hubungan antara suhu dengan isi padu bagi suatu gas berjisim tetap pada tekanan malar. Okey, jadi terus kepada prosedur dia. Sebelum prosedur tu cikgu tunjuklah gambar rajahnya sama macam yang dekat depan ni. Kalau cikgu boleh tunjukkan, murid-murid mungkin tak tahu, ini pembaris yang cikgu dah kepilkan sekali dengan termometer dan turus udara. Ini. Okey, dalam turus udara tu ada asid sulfurik. Untuk kita tengoklah panjang turus udara tu, dia punya L tu, nanti kita tengok macam mana. Dan ini cikgu tak letaklah air dia, just untuk demo sahaja. Okey, dan penunu Bunsen. Okey, kita tengok kepada prosedur. Prosedur yang pertama adalah sediakan susunan radas seperti dalam rajah. Kemudian panaskan air dengan perlahan dan kacau air itu secara berterusan sehingga suhu air itu mencapai 30 darjah Celsius. Okey, sekarang 28 darjah Celsius, kita tunggu sampai 30 darjah Celsius. Okey, kemudian kita ambil panjang udara turus udara L. Turus udara L tu yang dekat pembaris tu. Ada nanti cikgu tunjuk dekat gambar. Okey, kemudian ulang langkah tu untuk suhu 40 darjah Celsius, 50, 60, 70, 80 sehingga 5 data lah. Kita ambil 5 data dan akhir sekali rekod semua bacaan panjang turus udara L dalam jadual. Sekarang ni isi padu tu kita ukur melalui panjang turus udara. Okey, dia nak tengok tak eksperimennya? Nak cikgu, eksperimen lah, seronok. Okey, jom kita tengok video demonstrasi eksperimen hukum Charles. Jom murid-murid semua kita buat eksperimen hukum Charles. Langkah pertama, susun radas seperti dalam rajah. Langkah kedua, masukkan beberapa ketol ais ke dalam bikar sehingga suhu termometer menunjukkan bacaan 10 darjah Celsius. Kemudian ambil bacaan panjang terus udara. Langkah ketiga, panaskan air dengan perlahan dan kacau secara berterusan sehingga suhu mencapai 20 darjah Celsius. Kemudian ambil bacaan panjang turus udara. Seterusnya, ulang eksperimen pada bacaan suhu termometer 30 darjah Celsius sehingga 80 darjah Celsius. Kemudian, ambil panjang turus udara pada setiap bacaan termometer.
Menarik ni cikgu. Kan? Menarik. Jom kita ukur bacaan cikgu. dia. Cikgu dah ambil gambar dah untuk bacaan dia. Okey. Okey, kita tengok yang pertama tu. Yang sebelah sana adalah termometer. Okey. Bacaan termometer. Yang ini adalah panjang turus udara. Okey, kita boleh tengok cikgu dah letak line kat sini. Okey. So, yang pertama itu adalah 30 darjah Celsius. Okey. Berapa bacaan di sini? Kalau kat sini 1, ni 2, 5, 2.8 cikgu. Ya, 2.8. Okey. Seterusnya 40 darjah Celsius. Kita tengok kepada 40 darjah Celsius. Berapa bacaan dia? Wah, sikit lagi nak 3 cikgu. 2.9. 2.9 cm lah. Okey, 2.9 cm. Seterusnya untuk 50 darjah Celsius, 3 cm cikgu. 3 cm. Okey. Seterusnya pada 60 darjah Celsius. Pun 3 cm cikgu. Ya, yang ini dia tak naik sangat lah waktu ni. Okey. Kemudian pada 70 darjah Celsius. Yang ni dia naik sikit cikgu. 3.1 cm. Ya, 3.1 cm. Dan akhir sekali 80 darjah Celsius. 3.2 cm cikgu. Okey, 3.2 cm. Jadi kalau daripada data ni, apa yang dinampak? Panjang turus udara tu berkurang ke bertambah? Bertambah cikgu. Bagus. Bermaksud kat sini, panjang turus udara tu mewakili isi padu. Bermaksud bila suhu bertambah, isi padu juga bertambah. Okey. Itulah dia eksperimen kita pada hari ini, sangat-sangat menarik. Jadi mungkin murid-murid yang tadi macam berkut muka tak pasti, sekarang dah pasti macam mana nak buat eksperimen tu. Tadi cikgu dah tunjukkan video. Kita akan sambung sebentar lagi terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, untuk slot menengah atas pada hari ini, mata pelajaran fizik tingkatan 4, dan topik kita pada hari ini sangat-sangat menarik, iaitu hukum Charles. Kita ada buat eksperimen dan sekarang ini bersama dengan Cikgu Izian, kita nak analisis data eksperimen tu. Betul ke cikgu? Betul. Okey, dah buat eksperimen, kenalah analisis kan? Okey, cikgu. Okey. Jadi analisis data, kita kena plotkan graf panjang turus udara L melawan suhu theta. Paksik theta hendaklah meliputi julat 0 hingga 100 darjah Celsius. Okey, jadi kita kena ambil kertas graf lah. Kertas graf kita kena data tadi. Okey, mungkin Din ada graf? Okey. Ada, cikgu. Okey, graf kita ada paksi Y dan paksi X. Okey, paksi Y kita adalah yang bergerak balas. Paksi X kita adalah yang dimanipulasikan. So suhu di paksi X lah. Kalau cikgu tunjukkan graf yang cikgu ada. Okey, paksi Y kita panjang turus udara L dan unitnya sentimeter. Kemudian bahagian bawah paksi X. Paksi X adalah suhu dalam theta, unitnya darjah Celsius. Okey, jadi kita letakkan skala dia. Okey, mungkin dia boleh buat skala dia. Okey. 0.5 cikgu ambil skala yang mudah nak ukur, iaitu 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 dan 3.0. Okey, kita letak skala untuk suhu pula. Okey cikgu, 20, 40, 60, 80. Boleh cikgu? Ya, 80, 100 lah. Okey. Walaupun kita punya data bermula daripada 30, kita kena letak juga skala daripada 20. Sebab kita kena ikut betul-betul dia punya ni lah, skala. Tak boleh 30, 40. Terus dia mesti ikut 20, 40, 60, 80 dan 100. Okey, kemudian kita plotkan graf. Plotkan graf. Yang data yang pertama, 30, 2.8 cm. Okey. Kalau ada nampak 2.8 cm. Okey, dekat 30 30 darjah Celsius, 2.8 cm. Okey dah? Okey, dah cikgu. Tengok yang kedua, 40, 2.9 atas sikit lah. 2.9. Okey.
Seterusnya 50 darjah Celsius 3.0. 3.0. Okey, plotkan. Okey. Okey, Okey, 60 pun sama 3.0. Okey, 70. 70 adalah 3.1 atas sikit. Okey. Dan 80 3.2. 3.2 cikgu. Okey, dah plotkan dah. Okey, Okey, cikgu. dah plot mestilah kena gariskan untuk graf dia. Pastikan graf tu seimbang. Maksud cikgu seimbang tu, contoh cikgu gariskan kan? Okey, atas bawah yang tak kena tu samalah balance. Okey. Dan pastikan memintas di paksi Y panjang turus. Ya, kena sampai hujung. Okey. Sampai Sampai hujung kata baris ni, yang cikgu? dekat panjang turus saja kat sini. Okey. Kena pakai baris lah. Okey. Okey. So, jadi ini adalah ekstrapolasi theta apabila 0 darjah Celsius. Bermaksud kat sini dalam graf ni kita nampak kenapa 0 darjah Celsius pun masih ada turus udara. Maksudnya ada isi padu udara. Sebab suhu isi padu gas ni bergantung kepada suhu mutlak. Kalau ingat tadi cikgu terangkan, suhu mutlak dalam unit Kelvin. Okey. Ini suhu dalam unit darjah Celsius. Okey, jadi graf tu kena tambah baik, iaitu kita tambah lagi satu di bahagian hujung. Kita Okey. sambungkan dia negatif 20 sampai negatif 280 lah, sebab kita nak negatif 273 tu dia punya suhu mutlak. Suhu mutlak Okey. kita negatif 273 darjah Celsius bersamaan 0 Kelvin. Panjang graf kita ni, cikgu. Bermaksud 0 Kelvin tu lagi rendah daripada Okey. darjah Celsius Okey, cikgu. Okey, jadi bila panjang tu cuba Din buatkan sampai ujung. Dah ada 2 kertas graf saya, cikgu. 2 kertas graf. Okey. Okey. Okey, dah nampak dah tu. Okey, cikgu. Boleh. So dah nampaklah di sini ekstrapolasi. Ekstrapolasi ni bermaksud kita memanjangkan graf tu supaya dia memintas di negatif 273. 273 tu negatif 273 darjah Celsius sama dengan 0 Kelvin. Okey. Okey. Boleh Boleh, cikgu. Jadi daripada graf ni kita kena analisis lagi apa yang dimaksudkan dengan graf ini. Okey. So jadi kita tengok kat sini. Okey, graf kita adalah V melawan theta darjah Celsius. Theta unit ni darjah Celsius. Okey, bila kita tengok grafnya memintas di mana? Negatif 273. Bermaksud kat sini walaupun dia 0 darjah Celsius, dia masih ada isi padu udara. Okey, tapi kalau V isi padu melawan T dalam unit Kelvin, okey, dalam unit Kelvin dia adalah kosong. Bermaksud 0 Kelvin tu isi padu udara kosong lah. Okey. Jadi cikgu terangkan di bawah ni, bila takat suhu sifar mutlak iaitu negatif 273 darjah Celsius, suhunya 0 Kelvin. Okey, ni kena ambil tahu ni sebab nanti nak buat pengiraan tau. Okey, cikgu. Okey. Ais lebur pula, ais lebur 0 darjah Celsius tapi 273 Kelvin. Okey, dan akhir sekali steam adalah 100 darjah Celsius tambahlah 273 bermaksud kalau dalam Kelvin 373 Kelvin. Boleh tak faham? Okey, boleh faham sikit, cikgu. Boleh. Okey, bermaksud kat sini kalau 0 darjah Celsius kena tambah 273 untuk dalam Kelvin. Okey, tapi jangan nak tanya, cikgu, saya punya graf tadi betul ke, cikgu? Cuba tunjuk sikit. Kalau kita cantumkan dia. Okey, cantik dah tu. Nampak garis lurus kan? Okey, sesuai. Betul. Betul, cikgu. Bagus. Okey. Boleh terimalah. Okey, skala pun betul kan? Ikut cikgu ajar kan? Betul tak, cikgu? Betul. Okey, boleh dapat markah penuh, cikgu, untuk ni? InsyaAllah boleh. Okey, jadi terus cikgu sambung sikit lagi. Baik, cikgu. Okey, daripada eksperimen kita nak betul ke hukum Charles ni kan? Daripada eksperimen ni, hukum Charles kata menyatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Ingat lagi tak, Din? Suhu mutlak tu apa? Dalam Kelvin ke dalam Kelvin, dalam Kelvin. Ya, dalam Kelvin. Okey. Dalam Kelvin bermaksud kat sini V berkadar langsung dengan T. T di sini adalah dalam Kelvin, suhu dalam Kelvin. Okey. Kalau kita berkadar langsung tu kita tukar kepada sama dengan kita akan ada pemalar K. Okey, pemalar K. Jadi K itu adalah satu pemalar. T adalah suhu mutlak dalam Kelvin.
Okey. V isi padu gas dalam meter kuasa 3, okey, ataupun meter padu. Dan dengan itu rumusnya akan jadi V per T. V per T sama dengan K. Okey. Ini adalah rumus daripada buku teks juga. Macam mudah nak ingat lah. Okey, untuk hukum Charles, tekanan adalah malar. Kalau sebelum ni kita belajar ada 3 P, iaitu PVT, di mana P adalah tekanan, V adalah isi padu dan T adalah suhu. Okey. Sebabkan kita nak tekanan tu malar, jadi kita tutup di bahagian P. Jadi kita akan nampak P itu V per T. Senang nak rumus lah rumus dia. Itu tutup sebab dia malar kan. So hubungan dia V per T. Bermaksud kat sini kalau ada dua situasi, kita ambil situasi sama, satu V1 tambah per T1, V2 per T2. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Kena buat latihan baru nampak sikit. Okey, jadi terbuktilah eksperimen kita, betul tak? Betul cikgu. Turus udara tu bertambah, panjang turus udara bertambah bila kita tingkatkan suhu dia. Jadi kalau nak buat pengiraan, dia adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Okey. Itulah dia analisis data untuk eksperimen kita cikgu. Harap murid-murid semua pun dapat jugalah. Abang Din pun dapat juga ni, sebab tu dah bila buat graf tadi tu, betul cikgu Betul. Betul, itulah dia. Baik murid-murid, sekejap lagi kita sambung untuk hukum Charles kita. Terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terus menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot menengah atas pada hari ini. Dan untuk mata pelajaran fizik tingkatan 4 hari ini, kita nak belajar lebih lanjut berkenaan dengan topik hukum Charles. Dan sekarang ini saya nak kembalikan kelas kita kepada Cikgu Izian. Silakan cikgu. Okey Din, tadi kita dah buat situasi, kita dah buat eksperimen, kita dah analisis graf, dan sekarang mestilah ada pengiraan. Alamak, pengiraan ni lah saya agak lemah cikgu. Mohon tunjuk ajar cikgu. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama lah. Tak apa, cikgu ajar, kita bantu satu-satu. Okey cikgu. Okey, nak cikgu bacakan soalan ke? Boleh tak saya bacakan cikgu? Boleh, boleh. Baik. Udara dengan isi padu 2.5 meter padu pada suhu 30 darjah Celsius terperangkap di dalam silinder yang boleh mengembang telah dipanaskan pada suhu tetap. Berapakah isi padu udara apabila suhunya menjadi 95 darjah Celsius? Okey. Macam mana ni cikgu? Untuk jawab soalan fizik ni, pertama sekali Din kena tahu yang mana satu contoh isi padu 2.5 meter padu. Bermaksud simbol, kita guna simbol kalau nak jawab fizik kan. Okey, V. Kita simbol isi padu adalah V, volume kan. Jadi V1. So 2.5 padu ini kita panggil sebagai V1. Okey. Kalau V1 2.5 padu, yang 30 darjah Celsius ni dia punya suhu kan. Okey, jadi kita anggap sebagai T1 lah. T1. T1, tapi ini dalam darjah Celsius. Kalau T kena dalam Kelvin. Nanti cikgu ajar macam mana nak tukar. Okey, kemudian terperangkap di panas kuala sudah. Next adalah berapakah isi padu udara apabila suhunya menjadi 95 darjah Celsius. Jadi ini T2. Ya. T2. Okey, cikgu. So, jadi kita guna rumus apa? Ni kat. Okey, kita kena pakai formula hukum Charles ni lah cikgu. Okey. Jadi, yang ini V1 sama dengan per T1 sama dengan V2 per T2. Okey, V1 kita dah ada.
T1 kita tak selesai lagi, kita kena cari dalam Kelvin. Okey. Okey, jadi cikgu keluarkan dulu apa yang ada. V1 kita 2.5 meter padu. Okey cikgu. Kemudian T1 kita 30 darjah Celsius, tapi kena tukar kepada Kelvin. Ingat lagi tak, Din? Macam mana nak tukar kepada Kelvin? Alamak, nak tukar kepada Kelvin. Okey, sekejap cikgu Maksudnya 2.5. Ni suhu 30 tu kalau kita nak tukar kepada Kelvin kena tambah 273. pandai. Okey, jadi T2 pun kena tambah 273 juga. 95 tambah 273. Okey cikgu. Okey, jadi kita masukkan dalam rumus. Okey. Okey. V1 kita 2.5 meter padu. T1 kita 30 tambah 273. Okey cikgu. V2 yang kita nak cari ni, isi padu udara yang kedua yang kita nak cari. Okey, jadi V2 bahagi dengan 95 tambah 273. Ada kalkulator? Kirakan kita dulu. Kita kena kira pakai kalkulator. Okey cikgu. Saya cuba buat cikgu 2.5. Okey. Okey. Saya kena bagi tahu jawapan ke cikgu? Kena. Dengan unitnya sekali. Dengan unitnya sekali. Baik cikgu, saya cuba. Jadi kita mencari V2. Okey cikgu. Okey. V2 okey 355 tambah 273. Pindahkan dia kena darab lah. 95 Okey. tambah 273 tu pindah jadi darab. Jadi Okey cikgu, saya rasa saya dah dapat jawapan dia. okey, cuba. V2 sama dengan 3.04 meter padu. Tengok betul tak? Betul tak cikgu? Ya, betul. Nasib baik betul. Okey. Okey, Nak cikgu. ke soalan yang seterusnya ke? Boleh ada lagi ke cikgu? Ada. Ada berapa banyak soalan kita ni? Saya ingat satu je. Okey, kita teruskan pada contoh yang kedua. Okey, saya bacakan soalan cikgu Okey. Baik. Satu gelembung udara mempunyai isi padu 1.2 cm padu pada suhu 27 darjah Celsius. Berapakah isi padu gelembung udara itu jika suhunya meningkat kepada 47 darjah Celsius? Jadi kalau nak jawab soalan ni, kita keluarkan dulu apa yang ada. Okey. 1.2 cm padu ni dia punya V1. V1. Okey. 27 darjah Celsius. T1. Okey, bagus. Yang kita nak cari adalah isi V2. padu kan? V2. Okey. Okey, yang ini adalah T2. T2. Okey. Jadi nak guna rumus apa ni? Hukum Charles lah cikgu. Apa dia rumus dia tadi? V1 per T1 Sama dengan V2 per T2. Okey. Jadi kita keluarkan, betul tak ni rumusnya? Rumus ni memang kena ingat lah cikgu Kalau lupa betul. memang tak boleh buat cara kerja. Betul. So Okey, kita cikgu. cuba masukkan nilai. Okey. V1 kita adalah 1.2. 1.2. Okey. Lepas tu tukar Celsius kepada Kelvin. Kelvin. Okey, maksudnya tambah 273. Okey, kena pakai kalkulator je Okey. Tak apa cikgu, ini saya pantas cepat je. sikit cikgu. Saya dah tahu dah. Okey cikgu, jawapannya ialah 1.28 cm padu. Okey, betul ke? Ya, betul. Baguslah Din. Senangkan saya dah soalannya. faham sikit cikgu. Okey. Okey, ada lagi soalan ni. Kita terus kepada contoh yang ketiga. Ada lagi contoh tiga rupanya. Okey. Baik, saya bacakan soalan cikgu. Boleh? Udara dengan isi padu 0.24 meter padu di dalam sebuah silinder yang boleh mengembang dipanaskan daripada suhu 27 darjah Celsius kepada 77 darjah Celsius pada tekanan mala. Berapakah isi padu udara itu pada suhu 77 darjah Celsius? Okey, so keluarkan dulu apa yang ada. 0.24 meter padu. V1. Ya. Okey. 27. T1. Okey. Ni 77 ni T2. T2. So kita nak cari apa ni? V2 juga cikgu. Kita nak cari V2 Okey, lah, isi sama padu juga, cikgu, udara. Betul. Sama rumusnya? Rumusannya pun sama juga hukum Charles tu. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ya, bagus. Dah pandai Okey, dah dah rupanya. pandai. Okey. Jadi kita masukkan nilainya lah. Okey. V1 per T1, V2 per T2. Okey. V1 Baik. kita 0.24,
bahagi dengan 27 tambah 273. Okey, kita cuba buat tekan kira kalkulator, lagi yang murid-murid. Yang murid-murid di rumah tu kita sama-sama mengira sekarang ni gunakan kalkulator di rumah. Okey. Cikgu, jawapan yang saya dapat V2 sama dengan 0.28 meter padu. Ya ke? Betul ke? Ke kosong? Ya, betul lah, betul. Din. Bagus. 0.28 meter padu. Okey, Din boleh faham tak pengiraan Cikgu, macam mana ni? nak dapat yang unit akhir tu? Unit akhir tu sebab kita guna, kalau unit kita dalam meter padu, jawapan akhir kita meter padu lah. Kalau kita sentimeter padu, tadi kita guna sentimeter padu kan, jawapan akhir kita sentimeter padu. Boleh? Okey. Jadi okey. kita kena tengok soalan tu betul-betul lah cikgu Ya, betul. Kalau Okey. unit jangan salah lah. Sebab ada soalan tadi, contoh 2 tadi dalam sentimeter. Betul. Contoh 3 pula tadi dalam Meter. Okey, baik cikgu. Jelas. Okey. Kalau dia minta dalam unit SI, barulah kita ubahlah. Kita tukar kepada meter. Okey, baik Boleh-boleh cikgu. kena fahamlah soalan dia. Baik. okey? Ada contoh 4 ke cikgu? Ada, tapi soalan objektif. Soalan objektif. Senang sikit. Mungkin mudah sikit ada pilihan jawapan. Okey. Cuba baca. Alamak. Belon udara panas mengaplikasikan hukum Charles kepada isi padu belon berubah apabila suhu gas di dalam belon berubah. Antara graf berikut, yang manakah menerangkan hubungan antara isi padu V dengan suhu T suatu gas? Ingat lagi tak graf kita? Saya ingat. Agak-agak Sebab saya kalau- lukis graf tadi. Pertama sekali, Din kena cari apa yang salah. Kena cari apa yang salah juga. Baru kita tahu Okey. jawapan kita tepat. Yang melengkung tu of course akan salah cikgu. Sebab kita tak ada pun yang melengkung kan? Betul. Melangkah salah. Lepas tu Okey. yang D tu pun Tak ada kan tadi kita tak ada menurunkan, kita semua Betul. meningkat kan? Okey, ni pun salah. sekarang ini agak keliru sikit antara A ataupun C jawapan ni cikgu. Betul. Boleh tak cikgu bantu saya? Cuba cuba Din tengok. Okey, unit dia dalam darjah Celsius. Okey, kita ada 2 tadi. Dalam Kelvin lain bentuknya. Betul. Dalam darjah Celsius lain bentuknya. Yang kita buat eksperimen tadi dalam darjah Celsius. Jadi Din rasa yang mana yang sama macam eksperimen kita tadi dalam darjah Celsius? Okey, yang tadi C cikgu. Okey, betul ke C? Sebab kita punya graf tu panjang sampai ke negatif 273. Betul. Jadi kalau yang A ni, kenapa bukan jawapan dia? Sebab dia dekat. Sepatutnya unitnya Kelvin. Kelvin. Barulah dia mula daripada asalan kosong. Okey, jadi dia kat sini adalah isi padu di sini sebab dia dalam dengan darjah Celsius. Boleh? Okey, boleh cikgu. Jadi Okey. jawapannya C cikgu Okey, tepat betul C jawapannya murid-murid. Okey. Ada lagi soalan nak cuba? Okey, ada lagi ke cikgu? Ada. Ada 10 soalan ke cikgu kita ni? Satu lagi je. Okey, kita cuba ada satu. lagi. Contoh 5. Okey. Okey. Rajah menunjukkan hubungan antara isi padu dengan suhunya bagi suatu gas. Tekanan gas dimalarkan. Kena ingat balik cikgu Tanya ni suhu sifar Suhu sifar mutlak boleh diperoleh dengan A. Menentukan kecerunan, B. Mengekstrapolasi graf sehingga memintas paksi T, C. Menentukan pintasan pada paksi V, dan D. Menentukan nilai minimum bagi V. Apa jawapannya ya murid-murid? Apa yang Cikgu Asyik cakap je tadi. Kalau Din perasan Cikgu Asyik cakap ulang-ulang. Cikgu cakap tadi memintas paksi T. Betul ke cikgu? Memintas paksi Waktu Y. kita betul. Paksi Salah T. Tapi yang Cikgu selalu terangkan adalah ekstrapolasi. Cikgu Asyik cakap je tadi, ekstrapolasi. Ekstrapolasi tu kita memanjangkanlah graf tu sampai dia memintas paksi. Jadi jawapannya agak-agak apa? B lah jawapannya. Betul? Betul cikgu. ke? Saya yakin jawapan dia B. Mengekstrapolasi graf sehingga memintas paksi T. Okey, betul. Ekstrapolasi Cikgu bantu betul lah. Yelah, betul lah. Okey. Okey cikgu.
prestasi keseluruhan untuk markah-markah yang saya dah jawab tadi cikgu, berapa cikgu? Ada yang saya minta tolong cikgu, ada yang saya buat sendiri. Okey, tak apa. Cikgu rasa cikgu boleh bagi memuaskan lah. Mungkin kalau Din ulang kaji ataupun murid-murid di rumah ulang kaji lagi, boleh dapat cemerlang. Sebab senang aja hukum Charles ni, betul tak? Kena ingat hukum Charles tu cikgu. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Mudah untuk buat pengiraan. Tapi kan cikgu, saya tertanya juga, mana kita boleh tengok contoh aplikasi hukum Charles ni cikgu? Okey. Kita boleh nampak. Kalau hukum Charles tadi kita kaitkan suhu dengan isi padu udara. Okey, pernah tak Din tengok ataupun naik belon udara panas? Yang dekat Turki tu cikgu banyak. Di Kapadokia. Asal kat Putrajaya pun ada tak? Ada cikgu. Saya macam dekat pernah Putrajaya nampak. ada, jauh nak tengok dekat Turki tu. Ada cikgu, ada. Yang dia nampak pemandangan Tasik Putrajaya tu kan. Saya pernah nampak lah belon udara panas tu, tapi Din tahu tak macam mana nak naik atas? Macam mana dia boleh ke atas? Kan kita nampak ada api. Lepas apa dia guna hidupkan api tu? api tu dia macam menolak belon udara tu untuk terbang naik ke atas. Kaitkan dengan hukum Charles kita. Bila suhu tinggi, Molekul-molekul tu cikgu, isi padu udara, isi padu udara dia bertambah. jadi belon tu akan naik ke atas lah. Okey, itulah contoh dengan jelas murid-murid hukum Charles tu diaplikasikan untuk belon udara panas. Tapi kalau nak turun macam mana? Kita kurangkan gas tu cikgu. Ya, kurangkan suhu dia. Maksudnya bila kurangkan suhu, isi padu gas pun berkurang. Isi Dia padu akan mengecut. Dia akan turun lah. Kalau tak sampai kita kat bawah. Tak sampai dekat bawah. Kena turunkan suhu. Macam tu rupanya. Baik cikgu, boleh tak cikgu terangkan rumusan untuk apa yang kita pelajari pada hari ini untuk topik hukum Charles? Okey, untuk hukum Charles ni tak susah. Dia adalah salah satu hukum gas. Selain daripada hukum Charles, dia ada hukum Bohr dan juga hukum Gay-Lussac. Okey, jadi murid-murid kena tahulah kaitan antara isi padu dengan suhu dan tekanan dengan suhu ataupun tekanan dengan isi padu. Dia ada 3 hukum. Okey, ini salah satu contoh untuk hukum Charles. Jadi rumus untuk hukum Charles saja mudah je. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Okey, dan T-nya mesti dalam Kelvin. Okey. Dan rapat dengan Kelvin tadi macam mana cikgu? Kena tambah dengan 273. Jangan lupa murid-murid. Cikgu tadi dah dapat dah prestasi saya untuk contoh-contoh soalan untuk prestasi keseluruhan cikgu saya selaku murid pada hari ini macam mana cikgu? Okey, keseluruhan cikgu boleh bagi juga memuaskan lah. Mungkin lebih fokus pada ni lagi. Betul mantap cikgu. makannya. Saya berjanji saya akan fokus untuk mata pelajaran fizik ni, utama sekali untuk hukum Charles ni. Saya kena buat latihan banyak lagi. Tapi kan cikgu, murid-murid di luar sana untuk dapatkan bahan rujukan tambahan macam mana cikgu? Okey, baik murid-murid, jangan risau. Bahan-bahan yang ada di sini boleh didapatkan di Pelantar Delima KPM. Dan bolehlah belajar sendiri dekat rumah ataupun nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada Cikgu Izian. Banyak cikgu saya belajar hari ni. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Syamila yang membantu kita pada hari ini sebagai juru bahasa isyarat. Dan terima kasih kepada murid-murid yang setia menonton slot menengah atas pada hari ini untuk mata pelajaran fizik tingkatan 4. Topik kita pada hari ini hukum Charles. Semoga bermanfaat dan berjumpa lagi terus menonton Didik TV KPM. Saya Din. Assalamualaikum. Bye-bye.